Selamat petang dan selamat sejahtera semua yang hadir pada petang ini. Saya harap semua sihat belaka walaupun dalam minggu yang terakhir ini kita sebagai negara melalui banyak cabaran dengan banjir dan sebagainya. Saya harap kalau ada rakan cikgu yang terlibat atau menjadi mangsa banjir ini, harap kita sama-sama dapat membantu mereka ya dalam apa cara pun. So, tuan-tuan dan puan-puan, tajuk kita pada petang ni ialah years of schooling is not the same as learning. Sememangnya kita tahu bahawa kita kadang-kadang tertanya-tanya juga murid kita yang sudah 10 tahun ke sekolah, 5 tahun ke sekolah, 6 tahun ke sekolah rendah. Dan kadang-kadang bila mereka ke sekolah menengah, cikgu menengah pula tertanya, kenapa murid tak tahu ilmu yang sepatutnya dia tahu. Kadang-kadang kita tertanya juga, kenapa ada juga murid yang tak tahu membaca walaupun sudah ke peringkat umur 15 tahun, peringkat umur SPM, sudah nak ambil PT3 dan sebagainya. So, kita tertanya kerana kita jangka, termasuk saya juga, kita jangka bahawa years of schooling is equal to learning. Kalau you ada pergi sekolah, sudah pastinya anda belajar. Tapi sebenarnya, kalau kita buat analisis atau kita buat kajian atau kita investigate, kita akan dapati years of schooling is not the same as learning. It's not equal to learning. Tak semestinya. Dia belajar tapi pada tahap yang berbeza. Ada juga yang kadang-kala masih lagi di tahap yang paling rendah. Next slide please, Siti. Memang ada murid yang ke sekolah dan tidak they do not have, learning did not occur for them. Pembelajaran tidak berlaku untuk mereka. Walaupun kita kata education has great promise. Maksudnya ibu bapa, sistem pendidikan negara kita hantar murid ke sekolah kerana harapan tinggi, with great promise jangkaan kita. Di kebanyakan negara, kajian OECD menunjukkan bahawa negara itu sendiri, authorities, pihak kerajaan, tidak tahu bahawa murid memang populasi pergi ke sekolah, are all the students have they learned? Adakah mereka telah belajar? Dan kadang-kala kita cuba nak lindungi yang low learning yang berlaku. Pembelajaran pada tahap rendah yang berlaku. Of course, kita akan tahu daripada keputusan peperiksaan. Keputusan peperiksaan akan menentukan atau bulanan atau pentaksiran bilik darjah akan menunjukkan. Istilah pentaksiran bilik darjah itu kita perlu lakukan secara ikhlas kerana itu akan mencerminkan tahap pembelajaran. Is it low learning, medium or high learning yang berlaku? Artinya murid memahami segala yang mereka telah pelajari atau at least pada tahap yang optimum. So, sebaiknya kita jangan exclude, kita jangan hide, nyorokkan low learning yang berlaku. Kerana dalam mana-mana sistem pendidikan sudah pastinya ada mereka yang tak mungkin sampai ke tahap atau standard yang kita harapkan. Dan penting kita tahu tentang murid-murid ini dan bagaimana kita boleh bantu mereka. Apakah intervensi yang boleh dilakukan oleh pihak sekolah secara sistemik, bukan lepaskan kepada cikgu itu atau panitia itu. It must be a school-based approach. Apa pendekatan yang boleh diambil oleh sekolah? Saya melawat sebuah sekolah many years ago, masa itu saya di IIB, melawat sekolah di Malim Nawa. Saya tak pasti saya pernah ceritakan this cerita ni.
Dan bila pergi ke sekolah di SK ya, dekat Malinawa di Perak, dan saya ada satu kelas saya masuk dan saya tengok budak itu tidak beri perhatian dan sebagainya. Lepas tu bila saya bincang dengan guru besar, saya tertanya, saya kata ada ke pelajar yang memang sekarang ni dah sampai ke tahun 5 atau tahun 6 tak tahu membaca? Dia kata ada. So saya kata, adakah kita tahu apa sebabnya? Dia kata, no, we don't know. We have called the parents, tapi ibu bapa pun tak datang. I said, so macam mana? Apa yang kita boleh buat untuk budak ni? Ya? Saya kata, saya cadanglah. Kalau dia memang satu masalah organik, we say organic problem, that means dari segi hanya pakar perubatan boleh memberitahu kita apa sebenarnya masalah melalui beberapa ujian yang mereka boleh buat. Saya kata, kalau kita tak buat itu, ini satu perkara yang saya anggap macam penganiayaan jugalah kepada murid itu. We don't do anything, you know. Ini daripada darjah 1 sudah sampai ke tahun 6. Tak ada apa. Saya tak apalah, bagi seorang guru tu tak perlulah hari itu mengajar, pergi bincang dengan ibu bapa. Kalau mereka tak ada duit, tak apalah, cikgu bawa murid dengan ibu bapa pergi ke hospital yang terdekat dekat Kampar Perak. Di situ pasti dia itu adalah district hospital, mesti ada pakar kanak-kanak yang datang seminggu sekali ke 2 kali, bawa dia. So dia pun setuju, dia kata we will work on it. Anyway, I left IAB after that. After a few weeks saya ditukarkan ke kementerian. Tapi rakan saya mengambil alih tugas saya. Beberapa bulan kemudian dia jumpa. Dia kata, Dr. Mahinder, what you told, diorang buat dan memang. Dan sekarang mereka sedang pastikan dia dapat rawatan atau bantuan, perubatan dan juga dari segi akademik. So pelajar itu kadang-kadang kita terpaksa keluarkan daripada arus perdana itu separately and lihat macam mana pelajar itu boleh dibantu. So memang soalan pertama ni adalah soalan yang sukar untuk dijawab. How do we make schools work for all learners? Sebab kita tahu pelbagai tahap murid kita daripada pelbagai tahap. Macam mana kita nak bantu supaya pelajar daripada pelbagai tahap ni kita boleh bantu. Supaya mereka ada dalam satu kelompok yang tidak jauh bezanya. Kata Michael Fullan, kita sentiasa nak raise the bar, kita memang nak always tahap kita nak tingkatkan, raise the bar but narrow the gap. So gap di antara yang terbaik dan yang sederhana kita kena narrowkan juga, rapatkan jurang itu. So bagaimana kita nak rapatkan jurang itu? Sebab itu satu daripada keterampilan atau kompetensi yang perlu ada pada barisan pemimpin sekolah ialah instructional leadership. Apa kelebihan instructional leadership? Pengetua atau guru besar dengan pasukan pemimpin, PK dan yang lain boleh dengan bantuan ketua panitia dan semua guru olah atau rangka apa pendekatan yang boleh diambil untuk memastikan that learning occurs. And kita boleh katakan bahawa if you come to school, definitely you learn and then anda akan sampai ke satu standard yang terpuji. Based on your best potential. Kita nak cuba cungkil the best potential. So dalam usaha ini, kita tak boleh, yang paling kita perlu fokus adalah kepada early years. Early years artinya tahap 1. Sangat penting. We must make sure kalau ada kita ada pendekatan learners. So learners memang masih lagi ada yang kita buat analisis bagaimana kita boleh bantu pelajar yang tidak boleh membaca atau ada isu dengan 3M. So investment in early years adalah sangat penting. Lepas pandemik ini pun dalam satu perbincangan dengan Kementerian Kewangan, saya hadir, saya kata bahawa kita perlu fokus kepada tahun 1 dan tahun 2. Kerana learning loss pada tahun 1 dan tahun 2 mungkin amat ketara. Sebab kita tak tahu
Dia datang daripada pelbagai sekolah tadika, ya, prasekolah, maka we don't know what has happened to them in tahun 1 dan tahun 2. Yang kedua, saya kata intervensi juga perlu dilihat pada tingkatan 1 dan tingkatan 2. The focus must be pada 2 peringkat ni. Dan yang tahun 2 dalam beberapa bulan lagi akan masuk ke tahun 3. So rightfully tahap 1 tu sangat penting untuk kita olah apa yang kita boleh buat untuk membantu murid-murid ni. Kalau tidak, dia mungkin jadi generasi yang I don't want to use the word lost, tapi generasi yang mungkin akan menghadapi masalah pada masa akan datang. Yang tahun 1, tahun 2 dan tahun 3 sekarang ini. Dan untuk ini kita perlu jangan anggap kami tak ada kemudahan ini, tak ada bantuan kewangan. Untuk nak memangkinkan pembelajaran ini, if you want to make sure learning occurs, I think it's not because of finance, bukan kerana kewangan. Kita terpaksa cari pendekatan yang terbaik. There is no one particular method, tak ada satu cara. Tiap sekolah ada acuan dia sendiri kerana latar belakang murid berbeza. So cikgu, pasukan sekolah dengan pemimpin tahu cara yang terbaik. So ke arah ini kita boleh pastikan bahawa learners ini, murid kita ni are prepared and motivated. Ini sangat penting sebab teori semua menyatakan teori tentang readiness to learn. Kalau cikgu boleh Google, readiness to learn ini satu teori macam mana guru masuk kelas untuk mengajar, murid sudah bersedia untuk belajar. The readiness to learn. Tapi semua ni hanya boleh berlaku melalui cikgu yang berkemahiran tinggi dan juga motivated juga. Cikgu, tugas guru ni you need high passion. Mesti ada high passion. Dan seluruh fokus kita, sistem kita lebih kepada learning daripada hanya kepada peperiksaan. We cannot be, it's nice, bagus untuk dapat keputusan yang baik. Tapi yang paling penting, murid kita, guru mengajar dan murid ada belajar. Ya, itu adalah paling penting. The whole system must be aligned towards learning. So, saya harap ini sedikit perkongsian, tetapi sebelum saya tamat, saya nak kongsi sedikit sebuah saja. Saya akan cuba bacakan seberapa cepat yang boleh. Ini saya kata ucapan kerana saya sampaikan juga saja ini dalam satu ucapan pada tahun 2019 untuk menghayati sebuah puisi yang berupaya memberi inspirasi kepada kita sebagai pendidik dan pemimpin. Puisi yang berjudul Lelaki yang Mencabar Minda Warga adalah hasil nukilan Ratna Laila Sahidin. Dia pensyarah dekat IPG Raja Melewah dan pada masa itu pada tahun 2016 masa dia olah atau dia karang puisi ini dalam buku yang ada gambar dia, muka depan dia, puisi Benarlah Katamu 2016. Izinkan saya untuk saya nak kata deklamasi, saya tak pandai deklamasi, tapi saya akan bacakan. Dia pun lelaki yang mencabar minda warga. Dia pun tiba dan mencabar seluruh warga. Untuk kita membuka luas jendela minda. Bangkit menyelongkar kelebihan diri yang tersembunyi dan jarang dipeduli. Menulislah katanya dan bukan hanya menjadi pembaca. Menciptalah katanya dan bukan sekadar menjadi pengguna. Berfikirlah di luar kotak, bukan hanya berlingkar selesa merehatkan otak. Dia adalah lelaki yang mencabar minda warga pendidik seperti kita, yang tabah memanusiakan manusia. Hari ini telah dibuka ruang perjalanan di Lebuhraya Kerjaya untuk dia memanjangkan bakti, melangkah dengan sebeban misi, melonjak naik setakut lagi, di mana pun kita akhirnya berlabuh. Pendidik seperti kita bukan lagi seperti lilin yang mencair oleh nyalaan api. Tetapi kita adalah matahari, berbakti selagi usia berbaki.
menyubur dan membangunkan ladang peribadi. So ini saya bacakan juga untuk menyatakan the power of speech. Tuan-tuan dan puan-puan, lepas beberapa tahun bila saya ke IPG Raja Melewa untuk jubli celebration mereka, dan pensyarah ni Puan Ratna Laila, dia bawa buku ni, dia bagi pada saya. Dia kata Dr. Mahinder, muka surah 48 ialah berkaitan tentang Dr. Mahinder. Dan inilah saja yang saya bacakan tadi. Dia kata ini adalah berkaitan, it's about you. Saya menulis. Dan saya rasa okey, maka adalah sedikit perubahan atau ada pengaruh yang kita bawa kepada minda seseorang itu. So tuan-tuan dan puan-puan, bukan saya saja saya, tapi tuan sebagai pendidik juga, kita boleh memberi sumbangan yang paling tinggi. Apa yang tuan-tuan dan puan-puan buat di sekolah dan di peringkat PPD atau JPN atau di kementerian adalah satu sumbangan murni yang amat terpuji. So kita sebagai pendidik, kita boleh sentiasa memberi sumbangan dalam banyak cara. So itu saja daripada saya pada petang Jumaat ini. Terima kasih semua.